Hai semua, kembali kita untuk tajuk yang ke-9 iaitu sikap dan perasaan, suka dan duka. Sudahkah anda bersedia? Pastikan sebelum itu, kalau anda ada earphone ataupun headset, bolehlah pakaikan supaya anda boleh mendengar bunyi sebutan dengan lebih jelas. Sebelum itu, seperti biasa, kita akan tengok dulu apakah objektif pembelajaran untuk tajuk ini. Yang pertama ialah memahami rangkai kata dan ayat mudah yang didengari dalam kehidupan harian, lalu memberi tindak balas. Yang kedua, membaca dan memahami karakter Cina yang berkaitan dengan kehidupan harian. Dan yang ketiga ialah boleh menulis karakter Cina dengan betul. Baik, yang seterusnya ialah kita tengok apakah gambar ini. Kita boleh lihat ada pelbagai ekspresi yang ditunjukkan oleh emoji-emoji ini. Sebagai contoh, kita sekarang ni selalu guna aplikasi WhatsApp, WeChat, Telegram dan lain-lain lagi. Semasa kita menghantar mesej kepada kawan-kawan ataupun apa, kita selalu letak emoji-emoji ni. Contohnya ada emoji senyum, emoji gelak, emoji marah, emoji takut. Jadi emoji-emoji ni semua melambangkan perasaan orang itu, dan juga kita boleh menganggap ianya sebagai salah satu cara untuk mengukuhkan ekspresi orang tersebut. Contohnya kalau dia melihat sesebuah berita yang mengejutkan, dia terus letak satu emoji terkejut. Jadi emoji tersebut boleh membawa banyak maksud. Baik, kita masuk bahagian yang seterusnya ialah perkataan baharu. Seperti biasa, setiap tajuk kita akan mempelajari perkataan-perkataan yang baru. Okey, perkataan baru kita sebut sebagai 生字新词，生字新词。Okey, seterusnya ialah anda semua tengok gambar ini. Agak-agak gambar apa ni? Gambar ini sebenarnya telah wujud lebih kurang 3,000 tahun yang lalu. Kita panggil ini sebagai Jinwen. Dia bukannya bahasa klasik tetapi sejenis bahasa kuno, di mana orang dulu-dulu dia masih menggunakan teknik melukis untuk mencatat sesuatu perkara ataupun peristiwa. Tengok sama ke tak emoji ini dengan gambar itu tadi? Jadi nampak sebenarnya gambar ini ialah senyum ataupun kita kata ketawa. Sebab apa? Kita tengok gambar itu ada dua calit dekat atas itu. Atas itu sebenarnya adalah lambang mata. Jadi orang dulu-dulu apa yang mereka buat ialah mereka suka meletakkan simbol ataupun satu tanda di tempat itu untuk menunjukkan sesuatu yang berlaku di tempat tersebut. Contohnya di sini ialah mata dia menggerak ke atas. Jadi bila masa kita mata akan menjadi satu garis dan bergerak ke atas untuk melambangkan orang itu sedang senyum. Dan ini adalah perkataan yang kita gunakan pada hari ini. Nampak tak evolusi perkataan itu? Baik, bagi untuk perkataan ini, Hanyu Pinyin ialah xiao. Xiao yang bermaksud ketawa, menunjukkan perasaan gembira ataupun mengeluarkan bunyi suka. Biasalah kalau kita suka sesuatu, mestilah kita ha macam tu kan? Bukannya kita macam tu. Jadi nampak xiao bermaksud ketawa. Ingat, xiao. Xiao. Cara penggunaan dia pula ialah他喜欢笑. 他喜欢笑 yang bermaksud dia喜欢 suka 笑 ketawa. 他喜欢笑. Baik, perkataan yang seterusnya ialah ini. Agak-agak nampak seperti lambang apa tu? Tulisan ini kita kata ianya lebih moden daripada bahasa kuno yang anda semua tengok tadi. Dan perkataan ini sangat simbolik ya kalau tengok gambar ini. Kesian dia, emoji
menangis. Nampak tak? 2 biji mata di atas dan 1 garis seolah-olah melambangkan tanda air mata. Perkataan ini kita sebut sebagai ku. Nampak tak? Dia bukannya ku tetapi keluar angin ya. Ku yang bermaksud menangis, mengeluarkan bunyi kesedihan. Kalau sesiapa yang sedang dalam kesedihan tu mestilah kadang-kadang akan menangis kan. Menangis dengan bunyi macam tu, bukannya ha 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 ha. Contoh penggunaan untuk ku pula ialah Didi zai ku. Didi zai ku. Didi bermaksud adik lelaki, zai sedang, ku menangis. Didi zai ku. Didi zai ku. Baik, perkataan seterusnya ialah cuba tengok gambar ini. Boleh tak? Cuba teka apakah bentuk ini ataupun apakah maksud yang cuba disampaikan di sini. Saya rasa ramai yang tahu tentang perkataan ini tetapi tak tahu bentuk tulisannya. Jadi kita tengok emoji dia, bentuk apa tu di mata dia? Bentuk love. Jadi perkataan ini ialah I. I bermaksud love, cinta, suka, mempunyai perasaan yang sangat mendalam. Ramai yang tahu sebut 我爱你. 我爱你. 我爱你 sebenarnya apa maksudnya? Saya cinta awak. 我爱你. 我爱你. Contoh penggunaan untuk perkataan ini pula ialah 我爱吃椰浆饭. 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 Saya sangat suka makan nasi lemak. 我爱 saya suka, 吃 makan, 椰浆饭 nasi lemak. Jadi kita ulang lagi sekali. I. Pastikan bunyi awak sebut itu betul ya. I. Bunyi nada keempat. Seterusnya ialah perkataan ini. Perkataan ini dia menunjukkan perasaan seperti yang emoji ni tunjuk. Agak-agak perasaan macam mana tu? Mestilah perasaan sedih. Kita sebut sebagai 伤心. 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 Dua-dua nada yang pertama, iaitu nada yang mendatar. 伤心. 伤心. Maksud 伤心 ialah sedih ataupun perasaan tidak gembira. Contoh penggunaannya ialah 妹妹很伤心. 妹妹很伤心. Perkataan 妹妹 bermaksud adik perempuan, 很 sangat, 伤心 sedih. Adik perempuan sangat sedih. 妹妹很伤心. 妹妹很伤心. Pastikan bunyi yang awak sebut itu betul ya, bukannya 伤心 ataupun 伤心. Ianya bunyi nada yang pertama, iaitu nada mendatar 伤心. 伤心. Tengok gambar ini, laki itu sedang bersedih. Kesian dia. Awak semua kalau bersedih, jangan takut untuk berkongsi dengan kawan-kawan yang anda percayai. Jangan pendam sorang-sorang, nanti lama-lama jadi depression. Bahaya tahu kalau awak dapat depression. Jadi kalau awak sedih ke apa ke, cuba cari kawan yang anda percayai supaya boleh berkongsi perasaan kesedihan anda ataupun apa-apa saja masalah. Anda boleh cuba bercakap dengan orang yang anda percayai. Bahagian yang seterusnya ialah memahami perkataan dan berlakon. Cuba lakonkan perkataan yang pertama itu. Ingat tak perkataan itu ialah apa? Laoshi sengaja tak nak letak Hanyu pinyin.
supaya awak boleh mengecam perkataan itu. Perkataan ini kita pernah belajar pada tajuk sebelum ini, iaitu tajuk 8. Ingat tak? Jadi Lausha boleh bagi masa untuk awak tengok, perhatikan betul-betul perkataan itu dan cuba lakukan. Baik, perkataan pertama ialah Cao Xing. Cao Xing. Ingat tak? Cao Xing kita pernah belajar pada tajuk yang sebelum ini. Tajuk Hari Jadi Saya. Ingat tak? Cao Xing bermaksud gembira. Ataupun satu lagi maksud dia ialah teruja. Baik, perkataan yang kedua ialah Shang Xin. Shang Xin. Shang Xin bermaksud sedih. Yang ketiga ialah Xiao. 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 Nampak tak? Sebenarnya emoji itu ada air mata dekat tepi kan? Kita kata tangisan kegembiraan. Perkataannya pun ada 2 titik di atas tu. Senang saja nak ingat perkataan itu. Dan yang keempat ialah Ku. Ku. 2 petak di atas melambangkan mata. Dan perkataan ini dekat mata dia ada 1 titik yang melambangkan air mata. Cuma gunakan kuasa imajinasi anda semua. Nampak tak? Ketawa ada 2 titik tangisan kegembiraan. Ku pula ada 1 titik air mata yang besar macam tu. Senang nak ingat kan? Baik, kita teruskan kepada bahagian seterusnya, iaitu lihat dan baca. Kan yu tu. Kan yu tu. Lihat kan yu dengan ataupun dan, tu baca. Kan yu tu. Xiao he ku. Xiao he ku. 我爱笑，不爱哭。弟弟爱笑，也爱哭。高兴时，弟弟哈哈大笑；伤心时，弟弟低头大哭。笑和哭，我爱笑，不爱哭。弟弟爱笑，也爱哭。高兴时，弟弟哈哈大笑；伤心时，弟弟低头大哭。Kita ulang untuk sekali lagi. 笑和哭，我爱笑，不爱哭。弟弟爱笑，也爱哭。高兴时，弟弟哈哈大笑；伤心时，弟弟低头大哭。Next, kita tengok maksud dia pula. 笑和哭，笑 maksud dia ketawa, 和 dan 哭 menangis, ketawa dan menangis. 我爱笑 bermaksud saya suka ketawa. 不爱哭 tidak suka menangis. 不 tidak, 爱 suka ataupun cinta, 哭 menangis. 弟弟 adik lelaki, 爱 suka, 笑 ketawa, 也 bermaksud juga. 爱哭 suka menangis. Adik lelaki suka ketawa, juga suka menangis. 高兴时 高兴时 时 di sini menunjukkan masa ataupun semasa. Jadi dalam situasi ini, Cao Xing bermaksud gembira ataupun kita kata teruja, semasa gembira ataupun semasa teruja. Didi, adik lelaki,
Ha-ha. Ha-ha bermaksud ketawa, bunyi ketawa ha-ha itu. Kalau kita semua ketawa, kita kan gelak ha-ha-ha-ha kan. Jadi di sini ha-ha menunjukkan bunyi ketawa tersebut. Ta xiao. Ta bermaksud besar dan xiao bermaksud ketawa. Semasa teruja ataupun semasa gembira, Didi gelak besar bunyi ha-ha. Macam tu. Simple ya ayat ini. Seterusnya ayat Shang Xin Shi. Shi di sini juga sama macam situasi tadi. Semasa. Shang Xin bermaksud sedih. Semasa sedih, Didi adik lelaki. Di tou. Di tou bermaksud tunduk ataupun rendahkan. Tou kepala. Di bermaksud tunduk ataupun rendah. Tou bermaksud kepala. Jadi apabila di tou, dia maksud rendahkan kepala ataupun tundukkan kepala. Ta ku. Ta ku bermaksud menangis dengan kuat. Nampak tak? Ta di sini bermaksud besar. Jadi ta ku menangis besar. Ayat ini secara keseluruhannya bermaksud semasa sedih, Didi tunduk kepala menangis besar. Simple tak petikan ni? Simple kan? Okey, kita tengok pula soalan pemahaman petikan ini. Soalan yang pertama, A. Shui ai xiao. Shui ai xiao. Shui bermaksud siapa. Kena ingat selalu, shui bermaksud siapa. Ai xiao suka ketawa. Agak-agak siapa yang suka ketawa dalam petikan tadi. Anda boleh bagikan dua jawapannya. Satu ialah wo, saya. Wo ai xiao, saya suka ketawa. Adik lelaki, Didi. Didi ai xiao. Jadi untuk soalan ini ada dua jawapan yang boleh diterima, iaitu wo dengan Didi. Baik, kita tengok pula soalan B. Didi ai shemme. Didi ai shemme. Didi suka shemme apa. Shemme bermaksud apa. Didi suka apa. Adik lelaki suka apa. Ingat tak petikan tadi? Didi ai xiao. Adik lelaki suka ketawa. Didi ai xiao. Next, kita tengok pula soalan yang ketiga. Soalan C. Didi高兴时会怎样? Didi高兴时会怎样? Maksud soalan ini ialah Didi semasa gembira hui akan. Hui akan怎样. 怎样 怎样bermaksud bagaimana. Jadi ayat ini bermaksud Didi semasa gembira akan bagaimana. Ingat tak petikan tadi? Didi 高兴时会 apa? Ha ha 大笑. Ha ha 大笑 yang bermaksud gelak besar. Ha 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 ha. Dan kita teruskan soalan yang terakhir. Didi 什么时候会哭? Didi 什么时候会哭? Didi 什么时候会哭? Adik lelaki, 什么 apa? 时候. 时候 bermaksud masa. Hui akan, ku menangis. Adik lelaki, apa masa akan menangis? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah ialah adik lelaki bila masa akan
menangis. Jawapannya, kalau ingat petikan tadi, dia sebut Didi shang xin shi. Didi shang xin shi hui ku. Shang xin shi maksudnya semasa sedih. Sekarang kita tengok pula padankan gambar dengan perkataan lian yi lian. Lian yi lian. Lian yi lian bermaksud padankan. Ini dalam bentuk kata ganda. Lian yi lian. Baik, di sini Lao-Shi bagi masa untuk tengok dan padankan. Mungkin ada perkataan baru yang tak pernah belajar sebelum ini. Contohnya, hai pa. Hai pa. Hai pa dengan kai xin. Kai xin. Jadi, pelajar-pelajar semua boleh agak-agak gunakan naluri anda apabila dengar perkataan hai pa. Apakah perasaan itu? Dan kai xin, dengar bunyi dia agak-agak perasaan apa tu? Baik, Lao-Shi bagi masa. Okey, jom kita semak jawapannya. Gambar yang pertama ialah kai xin. Dan kita dengar bunyi dia pun seperti gembira kan? Kai xin bermaksud gembira. Kai xin, happy. Gambar yang kedua pula ialah gambar apa tu? Nampak macam sedih. Sedih kita sebut sebagai shang xin. Shang xin. Nampak tak? Perkataan pertama tadi kai xin. Perkataan kedua shang xin. Apa yang sama? Xin. Xin bermaksud hati. Kai xin bermaksud hati yang terbuka. Apabila seseorang tu hati dia terbuka, maksud dia gembira. Shang xin pula, xin ialah hati. Shang bermaksud cedera ataupun hurt. Hati yang terluka. Apabila hati terluka, macam mana perasaan dia? Sedih. Ingat ya, ini kita secara tidak langsung kita mempelajari perkataan baru. Dan pelajar-pelajar semua boleh anggap kai xin dengan shang xin adalah perkataan yang berlawanan. Ataupun kita kata dalam bahasa Melayu, perkataan antonim. Baik, kita tengok gambar yang ketiga pula. Gambar apa tu? Seolah-olah dia sedang marah. Marah kita sebut sheng qi. Sheng qi. Walaupun kita tak pernah belajar, tapi kalau awak semua boleh sebutkan, cuba sebutkan perkataan itu, awak boleh rasa perasaan itu dengan betul-betul. Sheng qi. Sheng qi. Nampak tak? Dia punya perasaan kemarahan itu. Sheng qi. Jadi kalau awak nak cakap saya sangat marah, 我很生气. Saya sangat marah. 我很生气. Dan gambar terakhir, apa tu perasaan? Takut. Menggigil-gigil tu. Bukan gigil kesejukan, tapi menggigil sebab dalam ketakutan. Apabila kita takut, kita sebut sebagai 害怕. 害怕. Nampak tak? Jadi, perasan tak Hanyu Pinyin perkataan itu sebenarnya juga membawa maksud perasaan itu sendiri. Yang pertama, kai xin. Yang kedua, shang xin. Yang ketiga, sheng qi. Dan yang terakhir, hai pa. Nampak tak dia punya perasaan di sebalik perkataan itu? Baik, sekarang ni kita cuba tengok ya. Macam mana kalau Lao-Shi nak kata saya sangat takut? 我很害怕. 我很害怕. Macam mana pula kalau kita nak kata saya sangat marah? 我很生气. 我很生气. Bagaimana pula kalau saya nak kata adik lelaki sangat gembira? 弟弟很开心. 弟弟很开心. Bagaimana pula kalau saya nak kata adik perempuan sangat sedih? 妹妹很伤心.
妹妹很伤心. Faham ya semua? Baik, dan kita masuk bahagian terakhir ialah tuliskan karakter Cina. Ataupun kita sebut sebagai 习写练习. 习写练习, latihan menulis. 习写 ialah menulis, 练习 latihan. Perkataan yang pertama ialah ingat tak? Xiao. Xiao. Xiao bermaksud ketawa. Ingat lagi tak emoji yang ada dua mata, lepas tu tangisan ketawanya, dua titik itu. Perkataan ini senang dan amat mudah untuk diingati. Cuba perhatikan mata di atas itu. Kita ambil sebelah mata tu, dia memerlukan 3 strok. 1, 2, 3. Dia bukannya huruf K ya. Ramai silap tulis sebagai huruf K, tapi dia sebenarnya bukan huruf K, tetapi 3 strok. Atas bawah, kiri kanan dan titik. Ingat ya, jangan tulis huruf K. Perkataan ini juga mempunyai 10 pisun ataupun turutan menulisnya. Kalau nak tengok cara penulisan dia dan turutannya, bolehlah pause video ini. Perkataan seterusnya ialah ku. Ku. Ku bermaksud menangis. Ingat tak 2 biji mata dengan 1 air mata? Ingat tak bentuk emoji tu? Mata sedih, lepas tu ada 1 air mata kan? Senang nak ingat. Jadi boleh pause video ini untuk tengok turutannya. Ada 10 pisun untuk menulis perkataan ini. 10 turutan. Ikut turutan ini betul-betul. Kiri ke kanan, atas ke bawah. Perkataan seterusnya ialah I. I. 我爱你. Saya cinta awak. Perkataan yang sangat popular. Tapi ramai yang tak tahu menulisnya. Jadi boleh tengok ya, pisun. Perkataan ini pun ada 10 pisun, 10 turutan untuk menulisnya. Seterusnya ialah kau. Kau. Kau ialah, maksud dia, kalau kita ambil perkataan ini sahaja, maksud dia ialah tinggi. Kau, maksud dia tinggi. Contohnya, kalau saya nak kata saya sangat tinggi, 我很高. Saya sangat tinggi. Perkataan ini pun mempunyai 10 pisun. Next ialah perkataan sing. Sing. Maksud sing secara individu. Ataupun kalau kita nampak perkataan ini sahaja, maksud dia ialah excited. Boleh faham? Jadi, tambah dengan perkataan tadi, kau sing. Perasaan excited teruja tu tinggi. Nampak tak? Sebab tu dia membawa maksud gembira. Perkataan ini mempunyai 6 pisun. Sangat mudah untuk menulis dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seterusnya ialah shang. Shang. Shang, perkataan ini bermaksud cedera. Okey, perkataan ini pun tak susah. Pastikan bahagian kiri dan kanan perkataan ini mempunyai jarak yang rapat ya. Jangan jarakkan jauh. Kalau jarakkan jauh, dia jadi perkataan lain yang membawa maksud yang lain. Perhatikan perkataan ini mempunyai 6 pisun ataupun pihua dia. Dan perkataan terakhir ialah sin. Sin. Sin bermaksud hati. Aduh, sakitnya hati ini. Saja buat lawak. Sin, nampak tak? Dia ada 3 titik di atas. Kiri, titiknya besar, diikuti dengan bawah dan 2 titik di atas.
Kebiasaannya kalau pelajar dia tak mengikut turutan menulis ini, dia akan tulis titik, titik, titik. Lepas tu baru satu cangkuk di bawah. Salah. Dia sebenarnya titik dahulu, titik di kiri yang besar, cangkuk dan 2 titik di atas. Apabila awak mengikut turutan ini dengan betul, awak akan menulis perkataan ini dengan cantik. Maka dengan itu, berakhirlah tajuk kita yang ke-9, sikap dan perasaan, suka dan duka. Tajuk ini kita belajar macam mana nak ekspresikan perasaan kita. Contohnya, 伤心. 伤心 maksud sedih. Kalau menangis pula, kita sebut sebagai ku. Ku. Ingat tak? Ada 2 biji mata dengan 1 air mata yang besar. Kalau kita nak sebut perasaan gembira pula, kita sebut kau sing ataupun kai sin. Ingat tak? Shang sin dengan kai sin dia berlawanan. Dan perasaan apa lagi? Perasaan takut. Oh, 害怕. 害怕. 我很害怕. Saya sangat takut. Bagaimana pula kalau kita nak sebut marah? Oh, 生气. 我很生气. Senang kan? Ketawa. Ketawa kita sebut xiao. Ingat? Jadi perkataan-perkataan ni semua kita boleh guna dalam kehidupan seharian kita. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah dan Lausha akan cuba menjawabnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe kalau awak suka konten macam ini. Okay? Jadi kita jumpa lagi di masa yang akan datang. 谢谢大家，再见。